masih dalam keadaan baik, tak ada stres-stres. Semua dengar elok suara saya? Dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, topik ini agak mencabar. Okey, topik ini agak mencabar. Saya cuba mudahkan untuk awak faham. Okey, saya cuba mudahkan untuk awak faham. Okey, mungkin ada cikgu lain dah bercakap berkenaan dengan peperiksaan. So, saya rasa midterm mungkin dah tak ada lah. Sebab ni pun dah masuk bulan 6. Kemudian kita ada PDPR 5 minggu. Lepas Raya Haji baru selesai. Itu pun sekiranya dapat masuk. Okey, so rasanya terus ke trial barangkali. Okay, tak apalah. Okey, so dalam masa 5 minggu ni harapnya dapatlah selesaikan 2 topik mungkin. Okey, topik ni dan juga topik statistik. Okey. Bagi bab yang ke-6 iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri, kalau seingat saya awak dah belajar sebahagiannya dalam menengah rendah. Kita kata berapa saya tak ingat lah. Okey, jadi kita sambung semula. Kita tengok, saya cuba mudahkan. Okey, topik ini terbahagi kepada 2 bahagian. Okey, bahagian pertama adalah awak akan belajar cara nak mencari nilai-nilai sin, cosine, tangent bagi sudut-sudut yang berada di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Okey. Paling mudah adalah guna kalkulator, tapi ada lagi yang lain-lain tu. Nanti saya cuba mudahkan. Okey, kemudian bahagian yang kedua adalah graf fungsi. Kalau sebelum ni awak belajar berkenaan dengan SOHCAHTOA. Okey, so kali ni kita belajar bentuk grafnya. Macam mana bentuk graf sin, graf cosine, graf tangent. Okey. 2 bahagian. So hari ni kita akan cuba buat yang bahagian pertama lah, mencari nilai. So kenapa kita kena belajar topik ini? Ada kegunaannya. Mungkin sekarang ni awak tak nampak. Nanti bila awak dah keluar daripada persekolahan ni masuk ke peringkat lebih tinggi, so akan dichannelkan ikut bidang dan minat masing-masing lah. Okey. So topik ni ada kaitan siapa yang jadi jurutera, mungkin ni jurutera bunyi lah contohnya. Jurutera menggunakan graf fungsi trigonometri dalam pembinaan dewan konsert untuk mengukur kekuatan bunyi supaya bunyi didengar dengan jelas. Itu salah satu kegunaannya lah. Yang kedua, ahli geologi pula. Ahli geologi ni yang kaji bumi itulah. Okay, juga menggunakan graf fungsi trigonometri untuk membantu mereka memahami pembentukan corak berkala kejadian gempa bumi dan juga gelombang ombak. Okay, antaranya lah. Okay, Hipparchus dari Nikaya merupakan seorang ahli astronomi dan ahli matematik yang dikenali sebagai bapa trigonometri atas sumbangannya dalam trigonometri. Beliau menghasilkan satu sifir trigonometri dalam percubaannya untuk memahami pergerakan bintang-bintang dan bulan. Okey. Pulau Langkawi yang dikenali sebagai Permata Kedah merupakan satu daripada stesen tolok air pasang surut di Malaysia. Stesen tolok air pasang surut dibina untuk mengumpul data pasang surut di sekitar Pulau Langkawi. Data ini boleh digunakan untuk mengesan ombak tsunami. Bila berlakunya kelainan pada data, so mereka boleh agaklah apa yang akan berlaku. Oleh sebab pasang surut berlaku secara berkala, data pasang surut tersebut boleh dimodelkan dengan graf fungsi trigonometri. Okey. Okey, ini awak dah belajar di menengah rendah. Okey, awak diberi segitiga yang terlibat adalah segitiga bersudut tegak. Okey. Yang mana nama-namanya itulah. Garisan paling panjang kita panggil hypotenuse. Mana saya punya ni? Allah Akbar. Nanti kejap.
Okey, garisan paling panjang ini kita panggil sebagai hipotenus. Manakala ada lagi dua sisi itu kita kenalinya sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Okey, nama sisi tersebut bergantung kepada kedudukan sudut. Contoh sudut yang diberi berada di sini. Okey, berada di sini. Jadi yang bersetentang dengan dia kita panggil sudut bertentangan. Sudut yang berada sebelah dia kita panggil sudut sebelah. Okey. Macam ni lah. Okey, bergantung kepada kedudukan sudut. Kalau sudut berada di C, jadi nama sisi pun berubah. Ataupun sudut berada di A. Okey, kedudukan nama sudut tu berubah-ubah mengikut sudut yang diletakkan. Macam tu. So, awak kena faham yang itulah. Maksudnya garisan, macam ni lah. Garisan yang bertentangan dengan sudut ini kita panggil sudut setentang. Sama macam ni. Ni garisan ini. Okey, adalah sisi bertentangan dengan sudut ini. Macam tu. Okey. Dan awak belajar juga di menengah rendah berkenaan dengan bagaimana nak cari sin. Okey, macam mana nak cari sin, macam mana nak cari cos, macam mana nak cari tangent. Yang awak belajar di menengah rendah tu soh, kah, toa. Macam ni. Okey, insyaAllah semua masih ingat abang kali kot. Okey. Kalau soh ni apa dia? Ini sin, S ni sin, C ni cos, T ni tangent. Okey. Kemudian O yang kecil ni adalah opposite. H ni adalah patutnya adjacent. Hypotenuse. H tu hypotenuse. So kalau macam C ni, ni S, O opposite, hypotenuse. Macam ni cos, adjacent, hypotenuse. Ini tangent, opposite, adjacent. Macam tu. So katua. Okey. Ini pengenalan awal lah. Revision daripada yang awak dah belajar sebelum ni. Dan sudut-sudut yang terhasil bagi yang awak belajar di menengah rendah tu berada di antara 0 darjah hingga 90 darjah. Kita panggil ini adalah sudut tirus. Okey, kita panggil ini sudut tirus. Macam tu. Okey, untuk kali ini sudut-sudutnya akan berkembang sehingga 360 darjah. Okey. Okey, tu seperti mana yang ada kat situ. 0 darjah sehingga 360 darjah. Membuat dan menentusahkan konjektur tentang nilai sinus, kosinus dan tangent sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadang. Apa benda semua tu? Okay, kita tengok satu-satu. Okey, yang ini kita panggil sebagai bulatan unit. Okey, bulatan unit. Okay, kenapa bulatan unit? Sebab jejari dia adalah satu unit. Jejari, semua tahu kan jejari kan? Ni. Panjang jejari ni satu unit, semualah. Semua dia adalah satu unit tu kita panggil bulatan unit. Okey, bulatan unit. Manakala paksi X dan juga paksi Y itu membahagikan bulatan unit itu kepada 4 bahagian yang sama besar. Okey, 4 bahagian yang sama besar yang mana kita panggil kepada sukuan. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Macam tu. Okey, daripada sukuan tu mana mulanya 0 darjah. Okey, mana mulanya 0 darjah. Okey, 0 darjah adalah bermula di sini. Paksi X ni. Ni 0 darjah. Kemudian dia lawan arah jam. Lawan arah jam macam inilah ya. Lawan arah jam. So kalau
sini paksi Y ni 90 darjah. Manakala yang di sini 180 darjah diikuti 270 darjah. Kemudian cukup lengkap putaran itu adalah 360 darjah. Semua awak dah belajar dah. Satu bulatan sudut dia adalah 360 darjah. Ni satu bulatan lah ni. Daripada 0 darjah ke 90 ke 180, 270, 360. Satu bulatan. Okey. Jadi kena tahu sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4 tu macam mana. Okey. So sukuan 1 merujuk kepada nilai-nilai yang berada di antara 0 darjah sehingga 90 darjah. Itu sukuan pertama. Sukuan kedua berada di antara 90 darjah sehingga 180 darjah. Okey. Sukuan yang ketiga pula berada di antara 180 hingga 270 darjah. Dan akhir sekali sukuan yang keempat 270 darjah hingga 360 darjah. So apabila awak diberi sudut, contohnya sudut 236. Contoh sudut 236 darjah. So awak terus di fikiran awak terbayang 236 ni sukuan keberapa? Sukuan yang ketiga. Okey, sukuan yang ketiga. Kenapa sukuan yang ketiga? Sebabnya sukuan ketiga sudutnya berada di antara 180 darjah hingga 270 darjah. So 236 ini berada di sukuan yang ketiga. Sukuan inilah. Okey, sukuan ini. Okey, so yang pertama sekali awak kena tahu sudut yang diberi itu awak kena agak berada di sukuan yang ke berapa. Itu yang pertama. Okey, itu contohnya tentukan sukuan bagi setiap sudut berikut 138 darjah. Sukuan yang pertama, sukuan yang kedua. Okey. 239 sukuan yang ketiga dan yang akhir sekali 312 sudut itu berada di sukuan yang keempat. Okey, seperti mana yang awak nampak kat situ lah. Pergerakan dia nak tunjukkan mesti daripada 0 darjah lah. Macam contoh berapa? 145 darjah. Di mana kita nak tunjukkan, so kita buat paksi X, paksi Y macam tu. So kita nak tunjukkan 145, kalau sketch kita buatlah di sukuan yang kedua daripada 0 darjah 90, 145. Ni 145 darjah lah. Macam tu, dia berada di sukuan yang kedua. Okey, harap-harap semua dapat menentukan sudut yang diberi mengikut sukuan yang sesuai. Okey, kemudian yang seterusnya. Okey, sekali ni kita perlukan kalkulator. Okey, saya sediakan jadualnya di situ. Jadi, nanti awak buatlah. Okey, nanti awak buat. Okey, sekarang ni saya buat jadual macam tu. Saya letakkan sukuan 1, 2, 3, 4. Okey, sudut. Di bahagian sudut, awak kena pilih satu sudut. Ikut suka hati awak tetapi mesti mengikut kepada sukuan. Okey, contoh. Sukuan pertama, sudut yang dipilih, contohlah ni, 23 darjah. Sukuan yang kedua, saya pilih 141 darjah. Sukuan yang ketiga saya pilih adalah 234 darjah. Dan sukuan yang terakhir saya pilih 351 darjah. Contoh. Mesti pilih sudut yang bersesuaian mengikut sukuan. Okey, jangan langkau kawasan orang. Okey, kemudian guna pakai kalkulator. Okey, kalkulator yang awak ada tu. Kita nak mencari sin, cos dan juga tangent bagi setiap sukuan.
bagi setiap sukuan. Contoh, kita fokus dahulu kepada sukuan yang pertama. Sukuan yang pertama, sudutnya adalah yang saya pilih contoh 23 darjah. Jadi untuk bawah sin saya akan tekan kalkulator, sin, tekan sin, kemudian tekan sudut itu 23 darjah dan tekan equal. So awak akan dapat suatu nilai. Jadi tak perlulah masukkan nilai itu, cuma masukkan tanda positif atau negatif sahaja. Tengok, kalau tiada tanda negatif, positif lah tu kan. So di sini adalah positif. Macam tu. Kemudian beralih kepada cos. Tekan cos, tekan sudut 23, tekan equal. Tengok, positif ke negatif? So didapati, saya tekan kalkulator dapat positif 0.9205. Okey. Kemudian beralih kepada ruangan tangent. Tekan tangent, tekan sudut 23, tekan tanda equal. So didapati jawapan yang terhasil adalah positif juga, iaitu 0.4245. Macam tu. Okey. Kamu buat setiap satu tu. Sukuan yang kedua pula. Contoh yang saya pilih tadi sudut 141. Jadi untuk sin, ruangan sin tu tekan sin, tekan 141, tekan tanda equal, awak akan dapati nilai dia positif. Positif berapa? Pada kalkulator saya ni 0.6293. Tapi saya tak nak kepada nilai, saya nak kepada tanda dia sahaja, positif atau negatif. Kemudian diikuti dengan cos. Cos berapa? Cos 141. Tekan tanda equal. Apa jawapan dia? Didapati di situ tanda negatif. Negatif 0.7771. Dan yang terakhir, ya saya. So buat benda sama je lah kan? Betul. Okey. Okey, Alhamdulillah dah tahu dah. Okey, saya buat yang terakhir, yang dua lagi tu nanti awak buatlah masa free ya. Okey, tangent 141. Awak akan dapat negatif juga. Okey, awak boleh buat sambil-sambil tu. Ada kalkulator, ada pen, ada kertas, buat je. Okey, negatif 0.8098. Kita nak fokus kepada tanda sahaja. Okey, nak fokus kepada tanda sahaja. Okey, lagi dua tu. Okey, saya bagi masa 3 minit, cuba awak buatlah. Okey, saya bagi masa 3 minit. Kalau ada kertas dekat awak tu, contoh-contohnya lah buat table. Jangan buat cantik-cantik sangat. Kita just nak tahu je positif atau negatif saja ikut sukuan. Okey, 2 minit. Tekan je kalkulator awak tu.
Okey. So kita tengok, kita nak buat kesimpulan. Okey, kita nak buat kesimpulan. Okey, harap-harap awak dah buat dah mencari nilai-nilainya kat situ. Okey, ni contoh ya. Ni contoh lain lah. Okey, so bagi sukuan yang pertama didapati semuanya adalah bernilai positif. Okey, bagi sukuan yang pertama semuanya adalah bernilai positif. Okey, bagi sukuan yang kedua pula didapati hanya sin sahaja yang bernilai positif. Lagi dua bernilai negatif. Okey, dan bagi sukuan yang ketiga didapati juga hanya tangen sahaja bernilai positif apabila awak tekan kalkulator. Tangen 228, so awak akan dapat satu nilai positif. Yang lagi dua, sin 228, cos 228, bila tekan kalkulator awak akan dapat nilai negatif. Dan yang terakhir, bagi sukuan yang keempat didapati cosine sahaja bernilai positif dan lagi dua bernilai negatif. Okey, aktiviti ni saya buat dengan awak buat untuk kita buat rumusan. Okey, apa rumusan dia? Yang ini rumusan dia. Okey, so rumusan ni awak kena ingat. Awak kena ingat. Okey, sebelum saya terlupa, kalau ikut pengalaman yang lepas, topik ini hanya keluar di kertas satu sahaja iaitu ABCD. Okey, tapi bila KSSM ni saya tak tahulah macam mananya. Ada kemungkinan tak keluar di kertas dua ataupun hanya kertas satu sahaja, tak tahu. Tapi mengikut pengalaman yang lepas dari tahun 2003 sehingga tahun 2019, topik trigonometri ini hanya keluar di paper 1 sahaja. Okey, maksudnya pilihan jawapan telah diberi, awak cuma tentukan jawapan mana yang betul. Okey, berbalik semula kepada yang ini. Okey, daripada kesimpulan yang boleh dibuat, didapati tengok di situ, sukuan yang pertama semua bernilai positif, sukuan yang kedua hanya sin sahaja positif, sukuan yang ketiga tangen sahaja yang positif dan sukuan yang keempat cos sahaja yang positif. Jadi saya boleh simpulkan, okey, kita simpulkan A, S, T, mana T ni? Hilang dah. Okay, T, C. Cara nak ingat ni. Okay, cara nak ingat macam saya, cara nak ingat untuk saya. Okay, A ni aku, S ni suka, T ni tea, coffee. Itu saya lah. Okay, masing-masing. Jadi A kuadran pertama, S kuadran kedua, T kuadran ketiga, C kuadran yang keempat. Itu merujuk kepada yang positif sahaja. Okey, ini tak nak kena ingat. Sebab kita nak guna lagi lepas ni. Sebab kita nak mencari nilai. Okey, nak mencari nilai. Okey, selesai bahagian yang pertama. Okey, selesai bahagian yang pertama. Okey, bahagian yang kedua. Ada soalan tak bahagian pertama ni? Ada ya? Okey, so bahagian yang kedua pula ada apakah perkaitan fungsi sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Apa yang pula sudut rujukan sepadan ni? Okey. Okey, ini adalah hasil daripada mobilasi minda 1. Didapati bahawa sudut rujukan sepadan sentiasa kurang daripada 90 darjah. Sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 mempunyai sudut rujukan sepadan. Sudut dalam sukuan 1 itu sendiri merupakan sudut rujukan sepadan. Masya Allah. Pastilah saya awak faham ke tak tu ha. Okey. Macam ni. Macam ni. Okey. Apa yang nak diterangkan dalam slide yang sebelum tu, dia maksudnya adalah
semua nilai-nilai, bila awak tekan kalkulator kan, sin, cos, tangent, okey, semua nilai-nilai di sukuan 2, di sukuan 3, di sukuan yang keempat, ada boleh dicari guna pakai sukuan yang pertama. Okey. Semua sudut apabila ditekan kalkulator, sin ke, cos ke, tangent ke, di sukuan yang kedua, sukuan yang ketiga, sukuan yang keempat, nilai-nilai yang terhasil tu bila tekan kalkulator tu boleh juga dicari guna pakai sudut di kuadran di sukuan yang pertama. Okey, contoh saya bagi contoh ya. Okey. Sin 60. Ini sudut di sukuan yang pertama. Sin 120. Ini sudut di sukuan yang kedua. Sin 240, sudut di kuadran yang ketiga. Sin 300 darjah, sudut di kuadran yang keempat. Kadang-kadang saya sebut kuadran itu sukuan lah ya. Okey. Sin 60, sin 120, sin 240, sin 300 darjah. Okey, kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapati sin 60, sin 120, sin 240, sin 300 darjah. Nilai yang terhasil adalah sama. Yang membezakannya adalah tanda nilai positif atau nilai negatif sahaja. Okey, nilai positif atau nilai negatif sahaja. Okey, contoh tekan kalkulator sin 60 tu. Sin 60 awak akan dapat 0.866. Okey, 0.866 positif. Yang kedua pun awak akan dapat 0.866. Yang ini awak akan dapat negatif 0.866 dan yang keempat negatif 0.866. Nilainya sama sahaja. Yang membezakan adalah positif dan negatif. Okey. Yang ini yang awak nak kena belajar ni. Okey, iaitu sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan ni adalah sudut yang mewakili sukuan yang pertama. Okey, sudut yang mewakili sukuan yang pertama. Okey. So, kita tengok contoh. Ya. Macam mana dapatnya nilai-nilai tu? Okey. Tadi saya kata kan sin adalah positif. Kan? Sukuan yang pertama, tengok ni sudut ni. Mana saya punya marker ni? Ni kan. Tengok sini. Sukuan yang pertama dan sukuan yang kedua sin positif. Sukuan yang ketiga, sukuan yang keempat sin adalah negatif. Macam tu. Okey, so nilai negatif positif tu bergantung kepada sukuan dia berada. Nilai sama sahaja. Macam mana kita nak cari, okey? Okey, contoh. Okey, ini adalah segitiga yang dibina di dalam bulatan unit. Okey, segitiga yang dibina di dalam bulatan unit. Contoh, sudut yang diberi adalah 60 darjah. Saya bagi contoh yang tadi tu. Sudut 60 darjah. Okey, jadi bila tekan sin 60, awak akan dapat jawapan tadilah 0.866. Okey, ini sudut di sukuan yang pertama. Okey, macam mana pula sudut di sukuan yang kedua supaya dia sepadan dengan sudut yang berada di sukuan yang pertama? Okey, ingat lagi topik transformasi kita. Kita pantulkan segitiga itu pada garisan paksi Y. Maksudnya pada paksi Y itu boleh lipat. Awak lipat paksi Y,
Tengok segitiga tu terhasil macam mana di sebelah kirinya. Okey. Dia akan jadi macam tu. Okey. Dia akan jadi macam tu. Kalau tadi ini sudut 60 darjah. Ini pun sudut 60 darjah lah sebab dia terpantul sama je lah. Tapi 60 darjah ni harus diingat ini adalah sudut di sukuan pertama. Bagaimana nak jadikan dia sudut di sukuan yang kedua? Okey. Jadi kita ambil okey, macam mana nak jadikan sukuan yang kedua? Dari garisan kosong darjah kita bawa. Allah Akbar. Dari garisan kosong darjah kita bawa sehingga garisan biru. Ni. Tu. Kan dia mula dengan kosong darjah, dia naik 90 darjah dan ada kurang sedikit. So, macam mana nak cari sudut itu? Macam mana nak cari sudut itu? Kita tahu satu garis lurus adalah 180 darjah. So, kita dah ada 60 kat sini. Kita dah ada 60 dekat sini. So, sudut yang sebahagian lagi ni adalah 180 tolak 60. Awak akan dapat 120. 120. Jadi, tu sebab bila awak tekan kalkulator, sin 60 dengan sin 120, nilai dia sama. 0.866. Okey. Dan kedua-duanya adalah positif. Kenapa kedua-duanya adalah positif? Kan tadi kita dah buat kesimpulan berdasarkan yang ini. Berdasarkan yang ini kan. Sukuan pertama sin positif, sukuan kedua pun sin positif. Sukuan yang ketiga dan keempat sin bernilai negatif. Okey, macam mana kita nak cari pula yang kuadran yang ketiga? Okey, kuadran yang ketiga. Okey, kalau tadi kita lipat garisan paksi Y untuk pantulkan segitiga yang berada di kanan, dia beralih ke kiri. Sekarang ni lipat garisan paksi X. Lipat garisan paksi X dan pantulkan segitiga biru tu. Pantulkan segitiga biru itu. Jadi awak akan dapat segitiga yang macam itu. Okey, segitiga macam itu. Yang mana sudut ini 60 darjah, yang ini pun 60 darjah. Okey. Tapi ingat 60 darjah ni adalah sudut yang berada di sukuan yang pertama. Bagaimana kita nak jadikan dia sudut di sukuan yang ketiga? Okey, buat macam kaedah tadi lah. Iaitu mesti mula dari titik kosong darjah ni. Gerak lawan arah jam sehingga jumpa garisan hipotenus. Jumpa garisan hipotenus. Jangan jumpa garisan lain selain pada hipotenus yang warna biru tu. Okey. So ukurlah sudut dia. Macam mana nak ukur sudut dia? Okey. Tadi saya dah sebut garisan lurus adalah 180 darjah. Sekarang ni ada tambahan di bawah ini iaitu 60 darjah. Jadi sudut yang terhasil sepatutnya 180 tambah 60. Awak akan dapat 240 darjah. 240 darjah. Okey, so bila awak tekan kalkulator, sin 240 darjah adalah bernilai negatif 0.866. Okey, samalah nilai dia 0.866 juga. Cuma di sukuan yang ketiga, ianya adalah negatif. Kan berdasarkan yang saya tunjukkan tadi. Saya tunjukkan tadi, kan sin di sukuan yang ketiga bernilai negatif. Sukuan keempat pun bernilai negatif. So yang ini penting sangat-sangat untuk awak kena ingat. Okey. Jadi saya boleh tuliskan di sini sin 60 darjah, balik. Sin 240 darjah adalah sama juga dengan sin 60 darjah, cuma nilainya negatif. Letak negatif kat tepi tu.
Sin 240 darjah adalah bernilai negatif. Sin 60 darjah bernilai positif. Macam mana kita nak jadikan negatif? Letak tanda negatif di tepi sin 60 darjah. Okey. Bagaimana pula untuk di sukuan yang keempat? Okey, sukuan yang keempat kita akan guna pakai paksi Y lagi sekali. Kita lipat dan kita pantulkan segitiga biru itu ke kanan. Okey, so bila dipantulkan akan terhasilnya macam itu. Okey, akan terhasilnya macam itu. Jadi sudutnya, ini sudut 60 darjah, ini sudut 60 darjah. Okey, harus diingat sudut 60 ni adalah untuk sudut yang mewakili sukuan yang pertama. Bagaimana nak dapatkan sudut di sukuan yang keempat? Okey, bagaimana ya? Okey, so ingat dia mesti mula daripada 0 darjah. 0 darjah, dia lalui garisan 90, 180, 270. Dia berhenti di garisan hipotenus. Mesti berhenti di garisan hipotenus. So macam mana nak dapatkan sudut itu? Okey. Atas 180 darjah, iaitu satu garis lurus 180. Bawah pun 180 darjah. Okey. So kita buang adalah sudut 60 darjah ni. Okey, satu bulatan adalah 360 darjah. Okey, jadi kita buang sudut 60 darjah. Jadi 360 tolak 60 akan dapat 300 sudutnya. Jadi bila awak tekan kalkulator, sin 300 darjah adalah negatif 0.866. Jadi bila saya sebut sudut rujukan sepadan ataupun sudut sepadan bagi 300 darjah, okey, sudut sepadan bagi sudut 300 darjah adalah 360 darjah tolak 300 darjah 60 darjah. Ini adalah sudut sepadan. Sudut sepadan ni adalah sudut yang berada di sukuan yang pertama sahaja. Okey, sudut sepadan adalah sudut yang berada di sukuan yang pertama sahaja, iaitu 0 hingga 90 darjah. Macam tu. Okey, kita tengok contoh. Ya, saya. Dia memang dapat jawapan sama je? Ya, betul. Kalau sudut sepadannya betul awak cari. Macam contoh lah. Macam contoh saya bagi kat sini kan. Sin 60, sin 120, sin 240, sin 300 darjah. Sebab sudut sepadan keempat-empat ini adalah 60 darjah. Tapi kalau awak tergelincir contoh sin 121, dia dah tak sama lah. Sebab dia sudut sepadan dia bukan lagi 60. Dia jadi lain. Jadi okey, kita tengok contoh yang ini. Okey. Tentukan sukuan, sukuan tu yang tadi kita buat lah. Okey, sudut rujukan. Sudut rujukan. Macam mana kita nak tentukan? Okey, dia bagi dah sudut 138. Okey, kita nak cari sudut rujukan dia. Okey, macam mana kita nak cari sudut rujukan dia? Okey, jadi kena ingat formula ni lah. Ni. Gambar rajah yang pertama saya. Yang ini. Okey, yang ini. Okey, sukuan 1 kita kenali dia sebagai sudut rujukan sepadan. Yang first. Okey. So bila kita diberi sudut di sukuan yang kedua, kita nak cari sudut rujukan sepadan adalah 180 darjah tolak sudut yang diberi. Okey, macam contoh inilah kan. Okey, 138 adalah sukuan yang kedua. Bagaimana kita nak cari sudut sepadan dia? Sukuan kedua 180 tolak sudut yang diberi 138. Jadi sudut sepadan dia adalah 2 darjah, 7, 3, 42 darjah. Inilah sudut sepadan dia. Okey, sukuan kedua bagaimana nak cari sudut sepadan?
180 tolak sudut yang diberi. Okey. Yang B pula 239. 239 tu kuadran berapa? Sukuan yang ketiga. Macam mana nak cari sudut sepadan? Okey, balik semula ke gambar rajah. Sukuan yang ketiga adalah sudut yang diberi tolak dengan 180 darjah. Sudut yang diberi tolak dengan 180 darjah. Okey, kita balik semula. Okey, jadi 239 tu yang penting tu. Kena tahu sudut yang diberi tu sukuan ke berapa supaya tak tertukar. So 239 ni adalah sukuan yang ketiga. Nak cari sudut sepadan bagi sukuan yang ketiga adalah sudut yang diberi 239 ni mesti tolak dengan 180. So awak akan dapat 259 darjah. Pastikan sudut yang terhasil tu berada di antara 0 hingga 90 sahaja. Baru betul sudut sepadan. Okey. Kemudian yang C 312. 312 kena semak dulu berada sukuan ke berapa. Iaitu sukuan yang keempat, iaitu berada di antara sudut 270 hingga 360. So 312 adalah sudut yang berada di sukuan yang keempat. Macam mana kita nak cari sudut sepadan? Okey, macam mana kita nak cari? Okey, kita balik semula ke gambar rajah sebelum ini. Okey, bagi sukuan yang keempat, untuk mencari sudut sepadannya adalah 360 darjah tolak sudut yang diberi. Okey, bagi sukuan yang keempat, 360 darjah tolak dengan sudut yang dia bagi, dapatlah sudut 48. Terima kasih. Itulah sudut rujukan sepadan. Yang ini yang pentingnya. Cikgu. Ya. Sekejap, saya tak faham. Okey. Macam mana cikgu tahu yang 312 tu sukuan 4? Okey. Kita berbalik semula kepada yang ini. Yang ini. Okey. Sukuan 1 adalah sudut-sudut yang berada di antara 0 darjah hingga 90 darjah. Sukuan 1. Sukuan 2, sudut dia mesti 90 hingga 180. Sukuan yang ketiga, sudutnya mesti berada di antara 180 hingga 270. Manakala sukuan yang keempat, sudutnya berada di antara 270 hingga 360. Jadi macam tadi tu dia beri sudut 318. So awak cek lah 318 tu agak-agak berada di sukuan ke berapa. Dia berada di antara nilai 270 hingga 360 kan. So itu adalah sukuan yang keempat. Itu pentingnya apabila dia beri sudut, awak kena tahu dia berada sukuan ke berapa untuk memudahkan awak kira. Okey, boleh ya? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, saya tak boleh campur lebih-lebih ni, saya tengok ada lagi tak? Okey, itu dalam buku teks semua ni. Okey, yang ini belum lagi. Yang ini belum lagi. Ini kita sambung esok. Okey, yang ini kita sambung esok. Nanti saya akan share dengan awak latihan. Tengoklah latihan mana yang bersesuaian untuk awak buat. Allah Akbar. Okey, sebelum itu ada soalan nak tanya tak? Soalan lain? Tak ada. Okey. Rasanya tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Sekarang ada 23 orang. Alhamdulillah saya ambil dulu kehadiran. Sekarang ni semua nak kehadiran, nak buat analisa lah. Tengok siapa yang selalu muncul, siapa yang tak selalu muncul. Bila tak selalu muncul ni, nanti kaunselor akan telefon lah tanya. Bukan nak marah, nak tanya apa masalah, tak ada peranti ke, tak ada internet ke. Sebab sekarang ni macam-macam kan. Sebab ada yang mampu, ada yang tak mampu. Macam tu. Okay. So, tak ada soalan?
Okey. Okey, alhamdulillah. So kita jumpa lagi esok insya-Allah. Cikgu, Ya saya. nanti recording cikgu kasih kan? Ada insya-Allah. Okey. Ada. Okey. Okey. Okey, so jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.